Chicken Waffle dan UTP ID saya 21001090 dan saya dari kos Petroleum Engineering. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini ialah tahap kesedaran remaja untuk menyambung pelajaran ke peringkat pembelajaran tertia. Pada zaman moden kini, terdapat pelbagai permasalahan yang kian menular. Antara permasalahan yang kritikal ialah tren remaja yang kurang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertia. Tren ini dapat dilihat menular di kalangan remaja yang baru menghabiskan sijil pelajaran Malaysia yang turut dikenali sebagai SPM. Antara contoh-contoh umum yang dapat perlihatkan kita kepada tren ini ialah melalui remaja yang memulakan kegiatan pelaburan melalui forex dan banyak lagi. Ini disebabkan remaja telah melihat ramai orang berjaya dalam bidang ini. Selain daripada itu, remaja kini lebih cenderung untuk menjadi content creator berbanding untuk melanjutkan pelajaran mereka ke tahap pembelajaran tertia. Seterusnya, remaja lebih berminat untuk melanjutkan minat mereka dalam bermain game ke tahap e-sukan profesional. Hal ini semua terjadi kerana remaja terpengaruh dengan influencer besar yang di luar sana yang telah berjaya dalam bidang-bidang tersebut. Kebanyakan dari remaja yang menceburi bidang ini gagal kerana kurang penyelidikan serta ilmu pengetahuan yang kurang mencukupi untuk mengembangkan lagi diri mereka untuk menjadi lebih baik. Kepada individu yang kurang bernasib baik pula, terdapat segelintir dari mereka bekerja selepas SPM kerana rasa ingin menampung dan membantu keluarga. Antara pekerjaan yang diceburi ialah dengan membuka bisnes kecil-kecilan atas talian dan juga menjadi rider makanan. Hal ini terjadi demikian kerana kurang pendedahan tentang impak positif dan kesan negatif jika menyambung pelajaran ke tahap pembelajaran tertia. Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, Tun Dr. Mahathir Mohamad, pernah mengatakan bahawa sebuah masyarakat yang tidak menguasai ilmu atau kecekapan yang penting pada suatu zaman akan dijajah orang lain. Jelaslah bahawa ilmu menjadi penyuluh hidup dalam semua aspek. Kajian tahap kesedaran remaja untuk menyambung pelajaran ke peringkat pembelajaran tertia melalui ulasan rujukan. Pertama sekali, melalui ulasan akhbar. Melalui jurnal yang diperolehi, lebih 70% pelajar lepasan SPM dan STPM tidak mahu melanjutkan pelajaran. Ini bukan angka yang harus dipandang ringan oleh orang awam. Tinjauan Jabatan Perangkaan yang telah selesai pada 31 Julai tahun lepas meliputi tahun 2019 melalui apa yang dijangkakan menjadi tahun penting 2020 dan 2021. Apabila ekonomi negara akan terjejas dengan ketara oleh penularan COVID-19. Akibat kehilangan pekerjaan dan sumber wang, ramai individu secara tidak sengaja menderita. Oleh itu, tidak mustahil pelajar lepasan SPM dan STPM yang ingin membantu keluarga yang susah adalah antara mereka yang tidak berminat untuk menyambung pelajaran. Mereka harus dibenarkan berkorban untuk menyara keluarga dengan melakukan apa-apa pekerjaan, asalkan mereka tidak mengikuti kursus mahal mereka. Ramai pelajar hari ini dikatakan mencari pekerjaan berdikari untuk terus hidup akibat masalah ekonomi. Aliran semasa juga menyebabkan pelajar lepasan SPM dan STPM kurang berminat untuk melanjutkan pelajaran. Malah, ada di antara mereka yang mungkin terpengaruh dengan pemikiran bahawa pendidikan tidak menjamin masa hadapan. Seterusnya, kajian melalui ulasan berita. Data Jabatan Perangkaan Malaysia mendedahkan lebih 72% rakyat Malaysia memilih untuk tidak melanjutkan pelajaran selepas SPM.
menurut maklumat yang diberikan oleh perunding latihan. Seterusnya, perkara ini agak membimbangkan kerana walaupun hakikatnya pendidikan tidak dapat memastikan kelahiran seorang yang berpendidikan, ia mungkin memastikan seseorang itu lebih matang dalam membuat pertimbangan. Mempertahankan maruah atau terlibat dalam konflik tanpa provokasi pada masa ini adalah tidak wajar. Mari kita elakkan daripada membesarkan generasi rakyat Malaysia yang tidak berpengetahuan. Orang yang berpendidikan selamat dari segi kewangan dan membantu masyarakat mesti dipuji-puja. Pendidikan penting kerana ia memberi kita kematangan untuk membuat keputusan. Berita di atas menunjukkan dapat daripada data Jabatan Perangkaan Malaysia telah menyatakan ulasan berkaitan remaja lepas SPM yang tidak menyambungkan pelajaran. Saya akan membahaskan tentang kesedaran remaja untuk menyambung pelajaran ke peringkat tertier. Pengajian merupakan sesuatu perkara yang penting pada masa kini bagi seluruh lapisan masyarakat. Persoalannya, mengapakah tahap kesedaran remaja untuk menyambung pelajaran semakin berkurang? Antara punca kesedaran remaja untuk menyambung pelajaran semakin berkurang adalah remaja lebih berminat untuk terus melakukan kerja selepas menghabiskan SPM. Contoh pekerjaan yang lazim dilakukan oleh remaja kini adalah remaja boleh menjadi penghantar makanan atau dikenali sebagai rider melalui Foodpanda atau GrabFood. Selain itu, remaja juga boleh bekerja di restoran sebagai pelayan atau pembasuh pinggan, serta ada yang menjadi juruwang di kedai runcit. Seterusnya, pada era globalisasi ini, remaja lebih berminat untuk meneruskan kerjaya mereka dalam bidang e-sukan. Kini terdapat remaja yang dapat mewakili negara untuk bertanding di dalam kompetisi permainan video yang ditawarkan dengan hadiah yang sangat lumayan. Hal ini juga boleh dijadikan alternatif untuk mendapatkan pendapatan dengan menjadi seorang streamer. Solos dan Fredo merupakan salah satu streamer yang berjaya. Remaja-remaja kini sangat mengidolakan mereka dan ingin mengikut jejak mereka menjadi streamer yang sangat berjaya. Antara kesan-kesan tahap kesedaran remaja untuk menyambung belajar berkurang, antaranya adalah kadar pengangguran di negara kita akan bertambah. Remaja-remaja yang bekerja akan menutup peluang pekerjaan terhadap graduan-graduan baru yang ingin mencari kerja yang tetap atau kerja sampingan. Remaja yang tiada latar belakang pendidikan yang tinggi akan sukar untuk mencari kerja tetap yang bagus. Tambahan pula, kos kehidupan di negara kita yang kian meningkat, kadar pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kadar jenayah di negara kita dari segi mencuri, merompak dan sebagainya untuk mendapatkan duit. Perkara ini sangat membimbangkan dan remaja kini dan akan datang perlulah sedar akan masalah ini. Terima kasih diucapkan kepada Ivan dan Syakir atas penerangan yang telah diberikan berkenaan dengan pembentangan definisi, konsep serta literatur kajian. Kajian yang telah kami jalankan telah menerima maklum balas daripada seramai 64 orang responden yang diambil secara rawak. Berdasarkan hasil data kumulatif yang telah diperoleh, adalah dapat dibuktikan bahawa responden bersetuju berkenaan penyambungan pelajaran ke tahap tertier adalah amat signifikan khusus terhadap pelajar-pelajar lepasan SPM. Senario ini adalah sedemikian rentetan masyarakat yang cakna dan peka terhadap kepentingan pendidikan yang berkualiti terhadap perkembangan serta kemajuan generasi akan datang. Pun begitu,
Hasil kajian juga menunjukkan bahawa terdapat segelintir responden yang bersetuju bahawa keperluan pelajar lepasan SPM untuk menyambung pelajaran ke peringkat tertier bukan satu hal yang vital. Hal ini bertitik tolak daripada faktor terdapat pelbagai pilihan kerjaya lain yang lebih mudah dan tidak memerlukan mereka untuk memiliki kelaikan ijazah dan sebagainya bagi mendapatkan kerjaya tersebut. Kerjaya ataupun alternatif pantas yang dimaksudkan adalah seperti menjadi pemain video profesional, streamer, pemandu penumpang dan penghantar makanan seperti Grab, Foodpanda. Dan juga menjadi usahawan dan peniaga menggunakan platform jual beli secara dalam talian. Responden bersetuju bahawa alternatif-alternatif ini menjadi pilihan utama oleh kebanyakan masyarakat era digital hari ini dalam menjana pendapatan untuk menyara kehidupan mereka. Seterusnya, hasil kajian juga menunjukkan bahawa responden bersetuju dengan faktor media sosial yang berkait rapat dengan fenomena terdapat segelintir pelajar lepasan SPM yang tidak mahu menyambung pelajaran hingga ke peringkat pendidikan tertier. Hipotesis dan justifikasi yang dapat dirumuskan ialah wujudan media sosial sebagai platform hiburan dan medium penyebaran maklumat telah mempengaruhi pelajar agar tidak mendapatkan pendidikan tertier setelah tamat SPM. Hal ini demikian kerana selaras perkembangan teknologi yang pesat pada era ini, pelbagai maklumat dapat diakses di ruangan maya dengan hanya di hujung jari sahaja. Maka maklumat-maklumat berkaitan hal-hal yang akan berlaku di tahap pembelajaran tertier dapat mereka peroleh dengan lebih mudah tanpa perlu merasai sendiri pengalaman menyambung pelajaran mereka. Kesimpulannya, kajian terhadap tahap kesedaran remaja untuk menyambung belajar ke peringkat pembelajaran tertier dan kesannya boleh membuka jurang dalam memastikan situasi ini diberi perhatian dan tindakan khusus dikongsi oleh semua. Kajian berkaitan masalah ini yang dialami oleh remaja menunjukkan terdapat perkaitan yang signifikan antara kesedaran masyarakat dan implikasi dalam kehidupan seseorang remaja. Tindakan proaktif semua pihak, khususnya ibu bapa dan pihak berkuasa dalam menangani kes ini harus diberi perhatian khusus. Satu pendekatan yang boleh diperolehi mengenai kesedaran remaja tentang masalah ini adalah untuk menjamin masa depan seseorang remaja dan wujudnya keseimbangan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Terdapat 3 cadangan yang ingin kami kemukakan. Yang pertama, pihak kerajaan perlu menilai semula dasar PTPTN, terutamanya bagi mahasiswa daripada keluarga B40, kos-kos pengajian yang tinggi terutama di IPT swasta dan menyelaraskan kursus pengajian dengan peluang kerjaya. Dengan ini, kalangan remaja tidak akan melalui masalah kewangan berbanding dulu. Yang kedua, selain kerajaan, kerjasama semua pihak amat perlu dalam membantu menggalakkan lepasan SPM untuk menyambung pelajaran mereka, termasuk pihak ibu bapa, sekolah, NGO, swasta, persatuan penduduk maupun masyarakat setempat. Cadangan yang ketiga, pihak kerajaan juga haruslah membuka peluang khas untuk menyambung pelajaran kepada remaja yang memperoleh keputusan yang kurang cemerlang dalam SPM. Hal ini kerana kebanyakan remaja yang terus bekerja adalah mereka yang gagal dalam SPM. Ini kerana mereka tidak mempunyai peluang untuk menyambung pelajaran disebabkan oleh semua institusi pengajian tinggi dalam Malaysia memerlukan kelayakan sekurang-kurangnya sijil SPM. Oleh itu, remaja yang gagal dalam SPM harus mengambil semula peperiksaan SPM sehinggalah mereka sekurang-kurangnya lulus. Namun demikian, kebanyakan daripada mereka tidak mahu berbuat demikian kerana berfikiran bahawa tempoh 1 tahun mereka akan dibazirkan begitu sahaja. Justru, sekiranya pihak kerajaan mengambil langkah untuk membuka peluang penyambung pelajaran kepada pelajar yang gagal dalam SPM, sudah pasti bilangan remaja yang terus bekerja yang mempunyai sijil SPM akan berkurang.